Bab ke-9 pada pagi ini ialah penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Kita dah masuk kepada tajuk terakhir dan saya akan cuba tutup perbincangan pada pagi ini. Di penghujung kita baca doa sikitlah. Moga-moga Allah berkati seluruh pertemuan kita selama kita telah berada di sini, insya-Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya bermaksud, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan mohonlah kesabaran dan kuatkanlah ikatan kamu dengan Tuhan kamu dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang beruntung, golongan yang berjaya. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 200. Sadaqallahul azim. Berbahagia dan hormati pengurusi dan seluruh tuan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah duha di pagi yang penuh barakah ini bersamaan 2 Zulhijjah yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kemuliaan. Maka saya mengajak diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua, marilah kita mengambil peluang yang cukup besar di 10 hari pertama Zulhijjah ini dengan memperbanyakkan amal-amal sunat kita. Dan bersabda hadis yang sahih, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min al-ashr al-awakhir min hadhil ashr. Yang bermaksud, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih daripada Imam Tirmizi, Imam Ahmad, tiada suatu hari yang Allah paling suka kalau hambanya melakukan amal salah. Allah paling suka hari-hari di mana hambanya buat amal salah dengan sepenuh-penuhnya. Itulah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Dan kita berada sekarang ini pada tanggal 2 Zulhijjah hinggalah kepada hari raya nanti. Moga-moga ambil kesempatan, perbanyakkanlah. Maksud perbanyak dengan maksud kita gandakan amal, kita gandakan. Kita baca Quran, kita gandakan. Kita sedekah, kita gandakan. Kita berzikir, kita gandakan. Bertasbih, tahmid, kita gandakan. Kita munajat doa, kita gandakan. Kalau kita buat ibadat sunat, salat qabliyah, ba'diyah, kita gandakan lagi. Kalau kita buat duha, kita gandakan. Gandakanlah. Bila kita gandakan amal-amal tersebut, itu bermakna kita meraihkan 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dan Nabi bersabda, Allah cukup sayang pada orang-orang yang demikian keadaannya. Ini antara
perkara yang saya kena sebut mukadimahnya, kerana ini peluang kita. Kalau kita tak ambil kesempatan hari-hari Dhul Hijjah ini berlalu begitu saja, kita kerugian besar. Khasnya kita kerugian sebab apa? Sebab kita tidak berada di padang Arafah, tidak di Mekah. Kalau orang di Mekah tak ada masalah, duduk di tempat yang berkat, di lokasi yang penuh kerahmatan, di padang Arafah yang cukup penuh dengan kemuliaan. Mereka dalam suasana penuh dengan 1001 kebaikan malam siangnya. Duduk saja pun dapat pahala. Apalagi mereka beribadat. Kita ni dah tak sampai ke Mekah pun tahun ini, tiba-tiba peluang Allah beri 10 pertama Zulhijjah kita abaikan. Renungkanlah. Saya ajak diri saya, bukan ajak puan-puan, ajak diri saya khasnya dalam kacamata agama kita kena pegang sungguh-sungguh. Kerana itulah kata Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaihi, bila kita terlepas satu peluang keemasan yang dijanji Allah kebaikannya, kita kerugian. Kita akan mungkin dapat kembalikan 10 hak itu walaupun sesaat. Sebab itulah jamin Allah ini pasti. Dan kalau ada orang yang mengambil sikap mudah dan tidak ambil peluang, dia kerugian. Tak akan datang kembali peluang itu. Sekalipun diusaha, tak akan kembali. Sebab Allah Maha Kaya. Tak ada jaminan kita hidup lagi tahun depan, tuan-tuan, puan-puan. Tak ada. Sampai di saat kita ada sekarang ini, dua Zulhijjah ini, insya-Allah besok pun kita hidup lagi, mudah-mudahan. Ini peluang kita. Semalam berlalu satu hari. Jadi bayangkanlah kalau kita semalam tak mula pun amal saleh yang baik, itu kita akan berada dalam kekecewaan yang berterusan. Baik, pada pagi kita nak sama terus perbincangan kita untuk menutup bicara kitab kita ini dalam masa 1 jam hingga 11 lebih kurang ataupun lebih sikit. Sementara kita menanti mungkin ada di sana solat jenazah kepada almarhumah yang telah meninggal semalam. Mudah-mudahan kita berpeluang untuk mengambil peluang, dan kalau ada ruang nanti, ambil kesempatan. Dalam hal ini, satu hadis daripada Imam Bukhari Muslim bersabda, siapa yang solat jenazah atas si mati, dia akan dapat qirat. Qirat makna apa? Satu bukit yang besar. Dan ulama sebut itu disebut kepada bukit Uhud. Itulah kelebihan pahalanya. Solat jenazah dapat 1 qirat. Solat jenazah, kita iring jenazah ke liang lahat, dapat 2 qirat. 2 qirat makna 2 bukit besar. Dan ulama sebut bukit itu adalah bukit Uhud yang panjangnya hingga sejauh 7 kilometer panjang bukit Uhud. Bayangkanlah kebesarannya. Betullah orang-orang yang meninggalkan solat solat jenazah ini satu kerugian juga sebenarnya. Kita kena rebut peluang yang ada. Ini semua merupakan jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan puan-puan semua. Bab ke-9 pada pagi ini ialah penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Kita dah masuk kepada tajuk terakhir dan saya akan cuba tutup perbincangan pada pagi ini. Di penghujung kita baca doa sikitlah. Moga-moga Allah berkati seluruh pertemuan kita selama kita telah berada di sini, insya-Allah. Kita faham bahawa Al-Quranul Karim adalah merupakan kalamullah, kalam Tuhan yang diturun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudiannya dihafal dalam diri, dalam dada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kenyataan. Quran melekat dalam ingatan, dalam nadi jantung para sahabat. Dan sahabat sama ingat Al-Quran. Sahabat yang paling hebat ialah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Melekat di hatinya Al-Quran secara tuntas, secara penuh tafsiran, kefahaman, makna dan pengertian. Ini kehebatan Abdullah bin Mas'ud, dan juga mengurangi sahabat yang lain. Bahkan kata para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran, sahabat besar-besar pun ingatan mereka kuat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ingatan mereka dengan Quran cukup kuat. Dengan makna hafalan mereka kuat, ingatan kuat dan kefahaman mereka tinggi. Ini semua merupakan rezeki yang telah Allah beri kepada mereka. Dan akhirnya, apa yang berlaku ialah Nabi SAW wafat. Dia wafat bermakna Al-Quran dalam keadaan tidak dalam situasi
disatukan dan bersatu. Dalam bahasa mudahnya, Quran tidak berada dalam satu keadaan yang lengkap, terkumpul. Dalam dada sahabat ini sikit, dada sahabat sikit, ingatan sahabat sikit. Jadi Al-Quran tidak terkumpul. Dan ini membimbangkan. Antaranya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dialah menjadi galang-ganti Nabi pada masa itu. Kali pertama, dia terfikir, ini keadaan yang tak boleh biarkan. Kerana sahabat ada yang meninggal dunia, pergi perang, mati syahid, terbunuh dalam medan perang. Sedangkan dia dalam dadi Quran, ingatannya, hafalannya dan kefahaman. Abu Bakar radhiyallahu anhu rasa bimbang. Kematian sahabat ini suatu yang boleh menjejaskan Al-Quran dan mengumpulnya. Kalau seorang meninggal dunia, pastilah dalam dadanya tidak ada orang yang mungkin menghafal dan mengambil apa dia bawa. Jadi sebab itulah maka Abu Bakar lantas berbicara sahabat untuk mengumpul Quran satu mushaf. Dia panggil semua sahabat-sahabat yang hafal Quran, dia faham Quran, bersama dikumpulkan mereka dan Bakar memerintahkan supaya dituliskan Al-Quran dalam mushaf, dalam bentuk tulisan yang sesuai pada masa itu. Diletakkan mushaf itu di rumah siapa? Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata Hafsah ni pun seorang yang alim, yang faham banyak ayat Al-Quran, dan Nabi pernah sebut kelebihan beliau. Maka Quran diletakkan di rumah siapa? Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Maka Quran telah mula terkumpul. Secara tak rasmilah ayat disalin, sahabat ni bawa ayat dia ingat disalin, sahabat ni bawa ayat ingat disalin, dalam keadaan semuanya terkumpul, tetapi tidak dalam keadaan yang sebaiknya, disusun sebaiknya. Yang penting Quran boleh dikumpulkan. Lalu pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau telah mengarahkan supaya Al-Quran disalin secara seluruh kandungan yang ada dan dicetak ataupun dibentukkan dalam beberapa mushaf. Bukan satu. Kalau zaman Abu Bakar, satu mushaf saja. Dia tak di rumah siapa? Hafsah tadi. Bila zaman Uthman tidak, disalin dalam beberapa salinan dan nasa dihantar ke beberapa tempat yang keluar negara, dikumpul rumah sahabat yang lain, nasalah dikumpulkan oleh di rumah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan sebagainya. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka ada bersama mushaf yang dikumpulkan itu. Jadi cerita cara mudahlah ni, saya tak nak detail panjang. Dan kemudiannya mushaf itu kemudian berkembang dari ke hari zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ulama kita berbilang pendapat tentang bagaimana ada mushaf pada zaman itu, berapa buah sebenarnya. Tak disebut secara detail, tetapi ada yang berkata ada 4 mushaf yang besar yang telah tertulis, tercatat dan dihantar kepada Basrah, ke Kufah, ke Syam, dan disimpan oleh Uthman bin Affan di Madinah itu sendiri. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, Quran dah mula berkembang, dan bukan sekat 4, kemudian Quran katanya dinuskahkan kepada 7 salinan yang lain, dihantar ke Yaman, Bahrain, Basrah dan seumpamanya. Dan 1 disimpan di Madinah. Batulah kita jumpa Quran ini ditulis Mushaful Madinah. Disebut kepada Quran itu Quran yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan sekalian, yang pentingnya ialah kita kena faham Al-Quran selamat, tak hilang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Sekalipun ada sahabat yang meninggal syahid dalam medan perang, atau ada sahabat yang meninggal kerana kematian biasa, tetapi masih Al-Quran itu ada dalam dada sahabat yang lain. Dan kecerdikan Abu Bakar kecerdikan yang tinggi. Ada ulama sebut Abu Bakar memang cerdik. Abu Bakar telah berusaha dengan gigih untuk kumpul Quran secara tuntas, dan terbukti akhir Quran dapat dibukukan, dimushafkannya dalam bentuk yang sempurna, lengkap. Dan kemudiannya datang Uthman melengkapkan lagi, zaman kemudian dilengkapkan lagi. Jadi ini secara mudahlah untuk kita faham macam mana proses pengumpulan
Al-Quranul Karim. Dan tak ada kecuaian langsung. Kalau ada orang kata Quran tertinggal ayat ke huruf, tak ada. Para ulama sebut Quran lengkapkan, Allah bagi jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami akan jaga Al-Quran daripada apa sahaja hal-hal yang boleh merosakkan Al-Quran Karim. Ini berada dalam satu ayat Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, iaitu dalam Al-Hajr ayat ke-9. Surah Al-Hajr ayat ke-9, Allah berfirman, kami yang turunkan Al-Quran, kami akan jaga Quran daripada sebarang keburukan dan sebarang hal yang boleh merosakkan Al-Quran. Ini semua rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kitab yang suci, itu kitab Al-Quranul Karim. Terjaga, terpelihara insya-Allah. Baik. Dan alhamdulillah kita pada hari ini telah dapat menerima Quran secara lengkap dari sudut bacaannya, hukum hakamnya, cerita-cerita dan kisahnya. Tak ada sebarang kekurangan, walaupun satu ayat, satu huruf dan satu surah, lagi satu juzuk, tak ada, semua lengkap. Kalau ada orang yang cuba untuk mempertikaikan Al-Quran dan kemuliaannya, itu sengaja nak diciptakan isu-isu yang tidak patut diciptakan. Quran lengkap segala-galanya. Baik. Betullah kekuatan para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Uthman dan yang lain merupakan satu kekuatan yang cukup besar. Jasa mereka bukan setakat menjadi sahabat Nabi, berjuang Nabi, tapi jasa mereka adalah membawa Al-Quran sampai kepada kita dengan selengkap-lengkapnya. Baik. Kemudiannya, dalam soal Quran juga, saya nak mengambil tajuk-tajuk saja, saya tak baca dah, sebab ini di antara bacaan yang umum saja untuk kita ambil. Dalam hal ini, ulama-ulama menyatakan keharusan untuk menulis mushaf, mengelokkan dan menerang menjelaskan tulisannya. Batu Quran sentiasa berubah dari sudut keelokan dan keistimewaannya. Ayat tak yang sama, tapi kita boleh tengok hari ini Quran sentiasa diperelokkan. Tulisannya, dari sudut cetakannya, dari sudut coveringnya ataupun covernya, perhiasan, semua itu merupakan benda yang harus. Tak ada masalah. Betullah kita pun lebih terasa seronok bila baca Quran yang nampak sempurna. Warna merah, biru, kuning, tulisannya sekian-sekian, diwarnakan warna. Itu satu benda yang tidak salah. Itu bukan suatu tazyin, perhiasan yang luar pada qat'i, tidak. Luar tabi, tidak. Ini satu perkara yang ulama sepakat ianya dibolehkan, digalakkan, apalagi dalam suasana perkembangan semasa. Oleh kerana semasa ini ada perkembangan sudut teknologi dan macam, kita boleh guna pakai. Dan tidak menjadi Quran itu dalam keadaan mengurangi kedudukan dan kelebihan, tidak. Yang mengurangi ialah manusia itu yang tak baca. Quran dah besar, cantik, elok sangat dah. Harga pun dah bukanlah mahal sangat. Warna cantik, kiri lah, tapi tak nak baca. Yang mengurangi adalah manusia yang tidak cuba untuk membaca Al-Quran dan mengambil Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Hal ini tuan-tuan para ulama sebut bahawa sekalipun berlaku perubahan kepada Al-Quran secara total, maksudnya dulu besar, kemudian jadi kecil, diubah-ubah dalam bentuk pelbagai, tidak ada masalah. Dan ini kita dapati itu yang berlaku kan. Quran yang besar, baca meja pun ada. Quran yang sebesar A4, kertas A4 pun ada. Quran sekecil yang kecil, boleh masuk poket pun ada. Dan lebih canggih lagi hari ini, Quran dalam phone. Secara begitu sekali. Ini semua tidak orang kata menjadikan Quran itu dianggap sebagai ataupun dari sudut hukumnya salah, tidak, ya. Ini semua merupakan perkembangan semasa yang kita kena terima. Al-hikmatu dallatul mu'min. Kan hikmah ilmu ni merupakan hilang pada kita. Dulu kita tak ada kekuatan demikian. Quran itulah dia. Tapi hari ini bila kita ada kekuatan, boleh cetak Quran yang terbaik dengan tulisan terbaik,
huruf terbaik, itu ada hak kita yang kita kena raikan baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita dah bagi pada step-step dalam kitab ini secara mudahlah. Kewajipan umat Islam untuk memelihara Quran dan menghormati. Ada pandangan yang menarik daripada ulama, kita menyatakan bahawa kalau kita tengok Al-Quranul Karim, tengok Quran, kita dibolehkan untuk bangun berdiri. Contoh macam mana tengok Quran? Kita tengok Quran, sama ada orang bawa Quran ataupun Quran itu ada tempat tertentu. Kata setengah ulama, sebagai tanda penghormatan, ihtiraman. Kata para ulama, boleh kita bangun berdiri. Soal kita merasakan bahawa Al-Quran ini merupakan segala-gala kepada kita dan satu kebaikan kepada kita. Cuma amalan ni amalan tidak berlakulah, setengah-setengah kita tak buat. Kalau ia tengok orang bawa Quran, tengok dia Quran, kita bangun. Bukan saya hormati orang tu, tapi hormati Al-Quran. Ini dikatakan sebagai satu menghormati mushaf. Apalagi kalau Quran itu diletak di tempat yang sepatutnya. Maksud saya kadang-kadang komen juga dalam beberapa ceramah tertentu di setengah masjid, kadang-kadang Quran tempat yang agak terkebawah. Sepatut rak-rak kita di masjid ni kena tinggikan sikit. Kalau rak di belakang macam tu, jangan tak Quran di paling bawah, tak yang atas, rak paling atas. Setengah masjid, tengok setengah-setengah, rak paling bawah tu sama tak dengan kaki. Kita berdiri saja, Quran diletak seolah di belakang kita. Itu sesuatu yang tidak menepati. Dia ihtiram al-Quran, dan para ulama kita mengangkat, Quran mengatakan patut diangkat Quran ke atas. Jadi kalau kita boleh berdiri hormati Quran, maka wajah Quran itu diletak tempat yang tinggi. Dan ini sebenarnya merupakan di antara akhlak. Hatta di rumah kita sekalipun. Saya sebut ini sebab kita kena amalkan sifat muliakan Al-Quran dengan penuh keinsafan. Quran jangan letak setara dengan buku-buku biasa. Quran khas untuk Al-Quran. Dia Al-Quran. Bukan masuk di celah-celah buku tertentu. Lebih teruk Quran di celah buku tentang apa? Bola sepak, Doraemon, macam-macam. Celah-celah buku Doraemon, anak buku komik kita, anak kita tu, Quran di celah-celah tu. Baik surah Yasin ke, tak kenalah, ya. Ini satu penghormatan. Dosa ke ustaz letak Quran? Tidak berdosa. Cakap tentang soal ihtiraman, menghormati mushaf itu, sebab dalam terkandung kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dalam isu ini ada riwayat yang menarik dalam isu hormati Quran ini. Diriwayatkan daripada Musnad Ad-Darimi radhiyallahu anhu rahmatullahi alaihi, bahawa Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah ni pada awalnya tidak Islam, pada awalnya lawan Nabi pun, tapi kemudian berislam, an Abu Jahal, anna Ikrimata ibn Abi Jahlin kana yad'ul mushafa ala wajhi wa yaqul kitabu rabbi kitabu rabbi. Riwayat sebut Ikrimah Abu Jahal, dia tengok Quran saja dia akan ambil letak di mukanya sebagai tanda penghormatan. Mata dia kata kitabu rabbi, ini kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Dia letak di wajahnya, diusapnya dengan berkata ini kitab Tuhanku, Tuhanku. Ini apa tandanya? Penghormatan. Ada satu riwayat yang lain, saya cuba melihat menelaah riwayat yang lain. Demikian juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain ketika mana datangnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ke Masjid Nabawi, didapati ada mushaf Al-Quran yang pada masa itulah pun tersebar, diletak di tempat tak sepatutnya. Padahal dalam Masjid Nabawi dah. Umar angkat, Umar kata kepada sahabat yang ramai, ini adalah ucapan Tuhan kamu. Hadza kalamu rabbikum, ini Tuhan kamu punya ucapan, maka angkatlah kemuliaannya.
Itu kata para ulama menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi termasuk Ikrimah memuliakan Al-Quran dan meletakkan tempat yang sepatutnya. Jadi kita dalam hubungan ini, tuan-tuan puan semua, semampu kita jagalah ya, daripada sudut tempatnya sesuai tinggi dan seumpamanya. Jangan letak tempat-tempat yang agak tak sesuai, tempat paling rendah daripada kita duduk, Quran acak macam di bawah ya. Dalam laci pun saya tak setuju ya. Kita di meja, laci belah kiri kanan kita ke bawah. Tengok Quran dalam laci tak kena. Atas meja bukan dalam laci. Ini ihtiraman tuan-tuan penting. Kalau kita tak tunjuk ihtiraman, penghormatan begitu, nak hormat apa lagi? Kan Al-Quran ada segala-galanya dan segala Al-Quran dalam kehidupan kita. Penghormatan. Ya, soal baca kemudianlah. Baik. Kemudian ada satu isu di sini yang disebutkan pengarang kitab kita, Imam Nawawi. Saya tak nak detail tapi secara mudahnya, bermusafir sambil bawa mushaf ke negara musuh. Kita musafir bawa Quran ke negara musuh, negara yang musuh Islam ataupun yang melawan Islam. Dalam hal ini, ia sesuai pada zaman tertentu. Hari ini dari sudut Al-Quran ke mana kita pun tak ada masalah. Tuan-tuan dari Malaysia pergi ke Amerika, tuan Malaysia pergi ke Australia, contoh negara bukan Islam, tapi tak ada masalah, tak ada halangan. Tak ada pula di airport kerajaan Australia ambil Quran, buang tong sampah, bakar, tak ada kan? Tak ada. Jadi hari ini dalam suasana sekarang mungkin isu ini isu yang tak ada kaitan dengan kita. Zaman dulu, ya, ada satu masa dahulu Quran itu menjadi sasaran kepada musuh-musuh. Batu dalam hadis tersebut kepada kita, naha an yusafira bil Quran ila ardil adu. Nabi larang musafir dengan Quran ke negeri musuh. Kerana boleh jadi musuh ambil Quran, dicampak tong sampah, dia bakar Quran, itu yang tak bolehnya. Tapi hari ini dalam suasana sekarang ni, saya tak fikir. Ya, negara mana kita pergi pun ada halangan di sudut bawa Quran untuk menjadi asbab Quran dicampak, dibuang seumpamanya. Kecuali saya ingat Israel kot, ya. Israel makin terhalanglah kita nak bawa Quran seumpamanya. Sebab pengalaman masa saya ke Palestin 3 tahun lepas sebelum Covid, tahun 2019 saya pergi ke Palestin dan sempat masuk Tel Aviv 2 hari. Ya, daripada Palestin saya masuk Tel Aviv bermalam, Tel Aviv 2 hari. Masa kita masuk Tel Aviv, kita beritahu sebarang buku bahasa Arab yang tajuk apa saja dilarang bawa. Quran lagi lah dilarang. Kita pun tak bawa apa-apa. Buku-buku pun tak bawa, yang bawa kita bawa hanya benda yang dengan phone boleh bawa lah. Sebab diberi amaran kalau ada buku Arab tertentu dengan tajuk yang agak berat, kemudian Quran halang, dihalang, mereka ambil kecampak keluar. Jadi kita pun, itu pengalaman. Tapi saya rasa negara lain tak berlaku. Ya, baik kita ke negara mana, ada terhalang. Kalau terhalang sebab Quran dibuat terhalang, kita ambil hadis Nabi kata, jangan bawa Quran ke negara yang dianggap musuh pada Islam. Kita fahamlah. Tapi dalam dunia sekarang bagi saya banyak negara, kita pergi mana-mana pun tak terhalang. Ya, bawa Quran. Baik. Ini satu isu lah. Saya ingat bukan satu benda yang menjadi isu besar kepada kita. Baik. Tuan-tuan sekalian, kemudian dalam hal menuliskan Quran juga ialah orang berhadas menyentuh membawa Al-Quranul Karim. Haram bagi orang berhadas untuk menyentuh membawa Quran, sama ada membawanya dengan tali, selain itu sama ada menyentuh tulisan catatan. Ini pandangan yang agak lemah. Ya, saya nak sebut macam ni saja. Yang tidak boleh ialah menyentuh mushaf itu. Pertama, kalau mushaf itu mushaf yang memang merupakan mushaf yang ada ayat-ayat jelas. Tapi kalau Quran yang sifatnya terjemahan, translation, tak ada masalah untuk dipegang. Ya, untuk dibawa, dipegang. Yang tak boleh dalam hukumnya adalah mushaf yang qat'i. Quran sebuah tu yang ayat ini memang ayat tanpa terjemahan, ataupun ayat yang qat'i 30 juzuk yang ada nawi ayat lebih tu.
6, 2, 3, 6 ayat. Ini dihalang bagi orang yang berhadas, berjunub dan orang dalam keadaan haid. Jadi ini kena beri perhatian. Puan-puan bawa Quran yang sifat terjemahan. Dalam hukum fiqh, kita ambil hukum yang agak sesuai dengan zaman kita. Kadang-kadang dalam hal ini ada orang dalam haid betul terhalang. Yang dihalang ialah membaca ayat. Tapi membaca terjemahan tak terhalang. Katalah orang dalam haid nak mengambil beberapa ingatan pada Al-Quran dengan maksud makna yang dibaca, contohnya. Dia buka Al-Quran terjemahan, tengok makna. Ini surah Al-Hajr ayat 20, surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 10 contohnya. Tak ada kesalahan. Yang tak boleh adalah membaca ayat. Ya ayyuhal muzammil, dia dalam haid, dalam nifas. Itu secara qat'i kita fiqh Syafi'i tak membenarkan. Penghormatan kita kena jaga. Sebab saya tak nak jadikan satu benda yang orang kata apa, sehingga saya tak bincang detail. Sebab apa? Sebab tak nak jadikan saya ini satu benda yang sehingga menjadikan kita melihat, oh susah, sampai nak baca Quran pun, sampai nak baca terjemah tak boleh. Tak begitu sebenarnya. Ada ruang-ruang kita boleh sampai Al-Quran, nak pegang bawa dia. Quran yang terjemah tak ada masalah. Tapi mushaf yang tu tak boleh baca lah. Itu kena raikan. Baik. Kemudian, dalam hal yang sama, sikit lagi, apa yang saya nak ambil di sini ialah, mana tadi? Dalam hal yang sama, orang yang berhadas, berjunub dan haid menyalak helaian mushaf. Dalam hal ini, kita sebut dah tadi, kita boleh elakkan daripada kita pegang, hatta sekalipun untuk membuka mushaf itu, helaian-helaiannya, kadi mushaf. Tapi kalau ia kitab terjemahan tak ada masa kita nak helai, kita nak selak satu helai, dua helai, nak tengok tak ada masalah. Ini pandangan yang agak majoriti di kalangan para ulama kita, termasuk fiqh Syafi'i kita. Dan hal ini saya kira sebagai satu perkara yang kita boleh terima hakikatnya, kerana kita boleh tengok macam ni. Ini pandangan yang menarik, ya, yang dibawakan oleh setengah ulama kita. Kenapa diharamkan orang berjunub, orang yang dalam haid, nifas untuk membaca dan memegang Al-Quranul Karim? Jawapan yang paling mudah sekali ialah, Quran adalah perkara yang suci dan bersih. Bukan isu mushaf tu, isu apa ada mushaf, ayat-ayatnya. Mushaf bukan ukuran. Mushaf itu mungkin boleh saja dalam berbagai bentuk. Ada yang kecil, besar, tebal, nipis. Di dalam itu, bila ada tertulis ayat Allah Azza wa Jalla, ia ada kemuliaan, suci, bersih dan seumpamanya. Sedangkan orang-orang yang dalam keadaan junub, haid dan nifas, mereka keadaan yang masih belum suci, atas nama mereka dalam keadaan tidak lagi bersih diri. Maka di situ kata para ulama, sebagai menjaga kesucian Al-Quran Karim, tidak wajar orang yang akan tidak bersih tadi menjamah, memegang dan memegang, menjamah lah, membaca. Tapi bila mereka dah tidak lagi dalam macam tu, mereka dah bersih, dah mandi, dah berhadas, dah mandi hadas contoh, dah bersih diri, dah hilang apa dia, tak ada haid lagi, tak ada masalah lah. Kerana pada masa itu mereka kena bersih. Al-Quran bersih tadi layak untuk dibaca oleh orang bersih. Quran yang bersih layak dibaca oleh orang yang bersih. Udah ada jenazah sampai dah. Kita ambil sekejap jenazah, kita raikan. Siapa yang berwuduk boleh kita dalam solat, untuk solat. Sebelum dapat wudukkan, insyaAllah dalam tempoh sekejap kita sambung balik lah. Sambung balik
datang balik sebab saya nak tamatkan juga perbincangan ini. Kemudian kita selesai insya-Allah. Ya. Tapi kalau siapa yang dah nak balik tak ada masalah lah. Ya. Tapi saya akan balik semula ke sini insya-Allah untuk sambung perbincangan. Kita ke solat dan solat untuk solat jenazah. Amin. Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Okey. Alhamdulillah. Selesai suatu amanah dalam hidup beragama. Dan saya sentiasa sebutlah sikit dalam 2 minit sebelum kita sambung. Kita masa dalam 10 minit kita habis insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, bersegera untuk meraihkan jenazah, ziarah kematian, solat di atas jenazah, iring jenazah ke liang lahat adalah sunnah besar dalam beragama. Nabi SAW sarankan kita kena raihkan benda macam ni. Kenapa? Sebabnya mudah saja. Saat kita raih jenazah, kita doa kepadanya. Yang meninggal lelaki, perempuan, kita doa keampunan, kerahmatan, keselamatan. Hak dia. Jenazah hak dia lah untuk kita doakan. Kerana bila sampai satu hari akan datang, kita harapkan orang doa kepada kita. Kalau kita boleh berbakti pada orang lain dengan doa, dengan air mata, dengan keampunan, ketika solat jenazah, kita minta Allah ampunkan dosanya, bakti kita Allah tidak akan sia-siakan. Sebab sampai satu waktu, kita akan jadi jenazah. Ketika itulah kita harapkan orang masih berdoa kepada kita. Rakan kita, teman kita, taulan kita, adik-beradik kita, anak beranak kita. Sebab itu bakti kita pada orang mati, tuan-tuan, jangan pandang kecil. Mereka harap doa orang masih hidup dan kita satu hari akan meninggal mengharapkan doa orang masih hidup. Pulangan hidup macam tu. Saya sebut ini sebab inilah harapan kita bersama. Almarhumah Rohana Jalil, pagi ini kita solatkan ke atasnya. Dihadiri oleh para jamaah, rakan taulan, adik-beradiknya mungkin, suaminya, anak pinaknya, rakan taulan semasjid. Ada barakahnya. Doa tuan-tuan, Allah diaminkan, Allah terima. Allah beri keampunan kepada si mati. Seramai hadir, boleh jadi ada orang-orang yang Allah mudah kabulkan doanya. Sampai Nabi sebut hadis, Nabi kata apa? Siapa saja meninggal dunia, yusalli alaihi arba'una rujulan, la yusyrikuna billahi ta'ala fasyafa'amullah fihi. Mana-mana jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang beriman. 40 orang beriman, orang berilmu, orang berakhlak tinggi, beragama, orang yang ada agama. 40 orang. Katalah, sekarang itu ada 40 orang yang memang ada agama dalam dadanya. Ahli ibadat. Kata Nabi, si mati itu Allah akan beri syafaat di alam barzakh. Tuan-tuan bayangkan 40 orang yang hadir di kalangan beribu, ada 40 orang katalah yang ahli ibadat, orang yang baik-baik, berilmu, beriman, orang agamawan pula, alim ulama, ustaz tu imam. Contohnya Nabi kata fasyafa'amullah fihi, Allah beri syafaat kepada si mati. Selamat. Jadi kita dalam urusan hidup macam kita nak, saya juga akan sampai tahap itulah akan berlaku. Saat jenazah saya sudah dalam keadaan dibaluti kain putih macam tadi. Yang solat atas saya ialah orang-orang alim, orang-orang berilmu, keluarga sendiri ke, anak bina ke, yang kenal tak kenal datang. Mudah-mudahan daripada ribuan yang hadir, kalau hadir ribuan, 40 orang yang hadir, ada orang ibadat, insya-Allah selamat jasad saya di alam barzakh. Itulah kita. Jadi ini sebab itulah kita jangan tidak ambil peluang lah. Ada peluang datang, ada peluang ambil. Baik. Wallahu alam lah ya. Kita pada Allah kita mohon, Allah maghfirlaha warhamha, Allah ampuni dosa-dosa si mati dan Allah ampuni beliau di alam barzakh. Amin rabbal alamin. Baik tuan-tuan, kita ambil 10 minit ya. Nak tutup dah insya-Allah. Jadi dalam hal ini saya nak sentuh tadi, kalau orang dalam keadaan berhadath, berjunub, maka hukumnya qat'i, begitulah. Kita ambil pandangan fiqh Syafi'i kita. Maka alasan cukup jelas, kerana kemuliaan Al-Quran kita kena raikan dan ia adalah kitab suci, kitab Allah Azza wa Jalla, maka mesti pegang orang yang suci, bersuci dan suci. Baik. Cuma ada ulama yang kata di sudut bacaan Quran ini,
Ini pandangan yang agak benar dari sudut pandangannya. Kalau dia seorang yang bersifat sebagai seorang pengajar Al-Quran, ustazah lah contohnya, dan memang tak ada orang dah mengajar Quran, dialah orangnya pada masa itu, ketika itu, waktu itu dia dalam haid, atas alasan untuk mengajar Quran kerana keperluan, tak salah dia nak baca ayat tentu sekadar untuk mengajar, bukan sekadar untuk baca dia, untuk mengajar. Itu dibolehkan. Kalau dalam keadaan tidak ada orang lain, jika ada orang boleh ganti, gantilah. Tak ada orang, mengajar Quran tetap diadakan saban hari. Dia saja ustazahnya, tapi dalam haid. Atas alasan itu dibolehkan untuk hanya ta'lim, mengajar sahaja, bukan untuk bacaan biasa. Dibolehkan. Terhad, maknanya dalam keadaan terhad. Baik. Kalau tidak, tak dibolehkan. Penghujungnya, tuan-tuan sekalian, menyentuh mushaf dalam keadaan bertayamum. Orang itu tak ada air untuk dia ambil wuduk, dia hanya dapat tayamum saja. Yang Nawawi berpandangan, orang bertayamum boleh pegang mushaf Al-Quran, kerana boleh baca dan boleh pegang. Kerana sifat tayamum itu dia seolah satu taharah juga kepada si yang ambil tayamum, kan tidak ada air untuk diambil wuduk dan seumpamanya. Baik. Kerana kalau dia boleh bersolat dengan tayamum, maka Quran pun boleh dia pegang ketika dia sedang dalam tayamum. Baik. Jadi kalau orang bertayamum dia nak baca Quran, tak ada masalah, boleh. Kemudian anak-anak yang kecil memegang Quran, apa hukumnya? Kanak-kanak kecil megang Quran, mereka ini adalah kanak-kanak yang tidak mumayyiz lagi. Kita tengok dalam kerangka tidak mumayyiz, tidak akil baligh lagi. Kalau dalam hukumnya, ini setengah ulama berpandangan dan sebenarnya sedikit daripada pandangan luar daripada kitab ni sikit. Kalau dalam kerangka dipegang Quran itu untuk ta'lim, kadang-kadang anak-anak kita ni umur baru 3 tahun. 3 tahun dah mula peta bercakap, dah mula bercakap lancar laju, walaupun tak berapa nak peta tapi dah boleh bercakap. Kadang-kadang dia join ayah dia baca Quran. Dia duduk, dia pegang Quran, dia selak Quran. Ayah dia baca, dia baca. Ayah kata abata, dia pun abata, batada, da, bata, contohnya. Dia pegang Quran. Apa hukumnya? Tidak ada masalah dosa di situ. Kerana dia pegang Quran bukan untuk dia bermain-main sampai ke dia merosakkan, tidak. Tapi kalau dia Quran untuk dilontar, dipegang, dijamah, dibuang, dipijak, itu tak boleh. Hukumnya tetap dianggap haram kerana Quran telah pun tercemar. Pertama, dia tak mumayyiz, yang kedua dia bermainkan. Tapi kalau dia sekadar itu, tak masalah. Sebab kadang-kadang dalam hukum ini, saya ingat guru kami pernah berkata dulu, satu lama dulu, kadang-kadang kita kena ajar anak kita untuk kenal Quran. Kalau anak umur 3 tahun, kita boleh tunjukkan, ini Quran bang, ini Quran ya, along mungkin angah ke, orang 3 tahun, Quran ni Quran. Dia pegang jamaah untuk mengenalkannya. Dia ta'arifi bihi, untuk kenalkan, itu satu benda yang baik. Supaya akhir dia kenal, ini Quran rupa-rupanya. Di sana kita penghormatan, kita cakap kepada dia, Quran kena jaga, kena hormat, macam-macam baik. Penjualan dan pembelian mushaf. Orang duk jual Quran, kemudian dibeli mushaf. Apa hukumnya? Hal ini sepakat ulama sepanjang zaman berkata sah dan tidak makruh dan tidak pun salah. Menjual mushaf dan membeli mushaf satu di antara amalan yang tak dianggap salah dan tidak anggap salah dalam hukum beragama. Jadi orang jual Quran sah hukumnya, beli lagi sah. Sebab dalam hal ini kata para ulama, dia adalah satu usaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat, bagi orang baca Quran seumpamanya. Tapi yang menjadi makruhnya ialah, adalah setengah ulama berpandangan bahawa jadi makruhnya ataupun tidak sah kalaulah
Quran itu dijual dalam keadaan bersama benda-benda yang tidak baik. Ini di luar daripada buku sikit. Jual Quran tapi dengan benda-benda yang tidak baik, tidak elok dalam hukum agama. Bercampur dengan benda-benda yang bukan-bukan. Quran di celah-celah itu tidak boleh. Tidak dianggap sah. Bahkan makruh. Setengah ulama kata makruh kerana apa? Quran semacam setara dengan benda-benda yang lain. Ada orang kadang-kadang jual Quran, cerita Quran tu ada di sana barang mainan dengan baju-baju, bukan tempatnya. Sepatut bukan di situ Quran letaknya. Di sana Quran setara dengan barang mainan budak-budak. Setara dengan pakaian pula macam-macam. Kau cukup boleh tahan. Ni pakaian pula sendak sana sendak sini. Buka atau buka bawah, Quran ada di situ dijualnya. Ia tak boleh, itu satu benda yang makruh hukumnya, dan ulama kita makruh penjualan hal demikian. Ini telah meletak Quran di tempat yang tidak sepatutnya. Yang terakhir tuan-tuan sekalian ialah dari sudut Quran juga, dari sudut penjualan dan pembelian mushaf. Ya. Ada ulama yang menekankan bahawa Quran dijual dan dibeli dalam keadaan ini hukum di luar daripada sikit perbincangan. Sebab kita tak tulis, saya baca. Dijual, dibeli dalam keadaan untuk mencari keuntungan semata-mata. Quran patut harga RM20. Dijual sampai 120 contohnya. Untuk dapat untung segera. Ini dianggap sebagai satu penjualan yang makruh, bukan haram. Makruh, tidak elok. Quran soal perniagakan. Dah Quran patut RM20 lah. Ni kau jual sampai berkali ganda terpasal sebab nak diperniaga Quran itu. Itu satu benda yang dianggap makruh. Mengambil keuntungan secara tidak qat'i, secara tidak betul. Sekalipun dia dapat keuntungan tapi keuntungan tidak dianggap sebagai keuntungan yang baik. Itu amalan yang makruh. Betul hari ini Quran, kalau tengok kepada catatan di belakang ada harga, betul tak? Ada harga Quran tu. Ni buku ada Quran. Ada harga. Kenapa? Tengok buku. Ya? Tapi ada harga buku dia kan? Ada harga belakang tu. RM60. Tapi Quran pun ada catatan harga. Baguslah tu. Supaya dia tak diperdagangkan dengan cara yang secara mudah. Menjadi keuntungan yang menekan orang. Sebab dalam Islam ini, bila satu keuntungan menekan orang, dia jadi haram. Harga barang 100, jual sampai 2,000. Contohnya, haram dalam Islam. Itu namanya amalan mencekik darah satu hal, kemudian menekan orang. Dari Islam haram. Makanan harga patut RM10, jual sampai RM50. Pendapatan dia agak haram. Sebab dalam Islam sama kaedahnya, Quran sekalipun dijual harga yang mahal, bukan haknya dianggap satu pendapatan tidak elok, dan jual itu dianggap makruh dan menjadi haram hukumnya. Baik, tuan-tuan sekalian, apa yang saya dapat sampaikan kesempatan pada pagi ini, apa yang berbaki boleh baca, dan tak ada isu yang agak kurang difahami. Yang penting ialah kita dah tamat pengajian kitab kita ini, iaitulah kitab yang bertajuk Adab Baca Al-Quran, yang telah kita mulakan semenjak daripada tarikh pertama kita belajar kitab ini. Ikut catatan saya dalam kitab ialah pada tanggal 5 bulan 8. Kejap. Ada catatan. Bila? 20 bulan Ogos ya. 5 kalau ikut 5/8 2020. Itu permulaan kita baca kitab ini. Alhamdulillah hari ini tamat dengan rasminya pada tanggal 21 Jun tahun 2023, menghampiri 3 tahun bacaan kitab ini sekali sebulan. Mudah-mudahan Allah berkati. Pesanan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, daripada bacaan kita selama ini, satu rumusan saja. Al-Quran adalah jantung hati kita. Al-Quran adalah panduan kehidupan kita. Al-Quran adalah penyelamat kita. Al-Quran adalah nyawa kita. Al-Quran adalah kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Al-Quran segalanya Al-Quranul Karim. Maka jangan abaikan Al-Quranul Karim.
Kita baca kitab dari sudut hukum hakam macam-macam di sini. Kelebihannya macam-macam. Ini yang terkandung kitab ini. Yang pentingnya ialah sepatah akhir saya, Al-Quran tetap pedoman abadi kita sampai hari kiamat. Hidup dengan Al-Quran dan mati dengan Al-Quran Karim. Wallahu alam. Yang berbaki masih banyak lagi di sudut bacaan ilmu kita. Apa kita akan datang, kita akan bagi tahu insya-Allah. Apa kitabnya kita akan bagi tahu insya-Allah. Wallahu alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkatan, keselamatan dengan dua bacaan doa pada hari ini. Dua bacaan doa, satu doa penutup pengajian kita dan doa mohon kebaikan para rekan kita yang sedang diuji Allah dengan sakit, dan ananda kepada Kak Salwa yang akan bersalin insya-Allah dengan izin Allah, permudahkan semuanya insya-Allah. Wallahu alam. Itulah sekadar untuk hari ini, dan doa kita di luar daripada rakaman live lah. Kita stop di sini. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.